Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi panduan untuk memuat naik ataupun upload sasaran kerja utama, iaitu SKU. Tindakan ini adalah khusus untuk pentadbir Hermes sahaja. Sedikit pengenalan mengenai proses memuat naik fail SKU. Ini adalah langkah pertama yang perlu diambil oleh pentadbir Hermes sebelum rakan-rakan AKP yang lain dapat mengisi peratus pencapaian SKU masing-masing. Jadi kita pada halaman utama, di bawah pengurusan prestasi kita klik My Performance. Okey, kita klik dashboard pentadbir. Seterusnya selenggara SKU agensi. Okey. Dalam proses ini saya akan cuba tunjukkan beberapa langkah yang boleh diambil oleh pentadbir Hermes untuk memuat naik fail SKU. Yang pertama adalah melalui muat turun template SKU. Proses ini sama macam kita buat seperti sebelum sama seperti kita buat masa tahun lalu, tahun lepas. Jadi bila kita klik muat turun template SKU, okey, saya cuba kongsi paparan untuk SKU. Klik enable editing. Okey, di sini adalah paparan yang kosong. Maksudnya kita buat dari awal, dari fresh lah, macam tahun lalu. Bermula daripada SKU, sub SKU, unit, code unit dan sasaran 1. Okey, pilihan kedua adalah melalui fail yang kita telah berjaya muat naik atau upload pada tahun 2022. Tapi saya tidak cadangkan atau saya tidak syorkan juga untuk menggunakan langkah kedua ini sepenuhnya. Boleh juga, tapi kita kena semak betul-betul lah. Okey, tahun penilaian 2022. Bahagian senarai SKU tidak perlu klik, kita terus klik muat naik SKU. Okey, dapat kita lihat paparan status telah berjaya. Ini untuk tahun lepas punya ya. Untuk kita dapatkan fail tahun lepas yang telah berjaya dan kita upload untuk tahun seterusnya, iaitu 2023. Tapi jika tiada perubahan atau penambahan baru, mungkin boleh digunakan juga. Gunakan, kita klik papar. Okey, jadi kita boleh nampak untuk download. Kita klik save lah. Okey, seterusnya saya klik keluar sebab telah saya muat turun file yang untuk tahun 2022. Klik keluar. Okey, sebelum itu kita semak dulu file yang telah kita muat turun tadi, file 2 untuk SKU 2022. Okey, pertama bahagian SKU, file ini sepatutnya telah berjaya. Tapi untuk tahun 2023 pula kita kena semak juga file SKU sebelum kita memuat naik. Okey, bahagian bahagian SKU telah lengkap. Bahagian sub SKU pun telah lengkap. Untuk unit KPI adalah menggunakan ratus. Semua proses SKU, semua proses kerja menggunakan unit KPI
Jadi kode adalah betul 0002 dan sasaran adalah 100. Bahagian kode ini kita kena pastikan kode adalah semua betul, yaitu untuk peratus, KPI peratus kodenya adalah 0002. Jadi yang bahagian kode unit ini kena ambil perhatian lebih, sebab ada file, ada yang kita cuba upload, bahagian kode ni dia ada problem dan memberi kesan kepada proses muat naik seterusnya. Jadi saya ulang sekali lagi, bahagian kode KPI, kode unit ni kena alert betul-betul. Untuk buat semakan, kita boleh cuba di sini yang bahagian kosong, row kosong ni, saya ambil peratus, kode adalah betul 0002. Kalau ada kode yang mungkin tidak betul, tidak sama dengan kode yang sebenar, kita boleh ubah kepada 0002. Begitu juga dengan kode unit yang lain, mungkin menggunakan jumlah ataupun bilangan kan. Untuk bilangan kode unit adalah 0003. Okey, selain daripada itu, untuk format ataupun template SKU ini, kalau boleh tidak perlu tuan-puan tidak perlu tuan-puan upload file lebih daripada satu. Kalau boleh satu file sudah saya rasa satu file itu sudah memadai. Memang boleh kita upload untuk jawatan lain, tapi lebih baik satu file untuk satu organisasi. Okey, sebagai contoh, pada paparan ini nombor 2 sampai nombor 10 adalah senarai tugas ataupun SKU untuk jawatan PTPO, pembantu tadbir perkeranian operasi. Nombor 11 dan nombor 20 adalah PPM, SKU PPM. Okey, 21 sampai 30 adalah SKU untuk pembantu makmal. Begitulah seterusnya, 31 sampai 60 adalah SKU untuk jawatan pembantu operasi. Okey, selain daripada itu, kita tidak perlu juga untuk menyediakan senarai SKU yang bertindan. Sebagai contoh, PPM ataupun pembantu makmal mempunyai senarai SKU yang sama. Dalam sekolah ada 5, jadi kita tidak perlulah buat di sini dalam senarai. Sebagai contoh, 2 sampai 10 ini pembantu makmal. Memandangkan tuan-puan ada 5 orang pembantu makmal di sekolah, tuan-puan kopi daripada nombor 2, nombor pertama, nombor 1 sampai nombor 10 pembantu makmal pertama, pembantu makmal A. Lepas tu seterusnya 11 sampai 20 pembantu makmal B. Tidak perlu ya, kalau dia mempunyai senarai tugas yang sama, kita tidak perlulah buat untuk bertindan data tu. Nanti saya akan tunjuk cara untuk tagging nama AKP yang mempunyai senarai tugas, senarai SKU yang sama. Okey, ini untuk yang kedua. Macam yang saya tekankan tadi, ini adalah file yang kita dapatkan daripada proses SKU tahun 2022, iaitu tahun lalu. Di sini boleh kita gunakan juga
Tapi untuk unit, kod unit, dan sasaran itu kita kena semak betul-betul, pastikan unit adalah betul, kod unit adalah betul. Oke, dan contoh langkah yang ketiga, pilihan yang ketiga, kita muat naik file SKU yang telah kita gunakan tahun lalu. Tahun lalu maksudnya ini kita tidak perlu ambil download yang dari sini, kita terus upload yang tahun lalu punya file, terus klik muat naik SKU. Oke, jadi saya akan teruskan untuk proses muat naik SKU bahagian tahun penilaian 2023. Saya klik muat naik SKU. Oke, saya klik choose file. Oke, saya klik open. Saya klik. Sebelum itu pastikan nama file adalah betul. Saya rename dulu 2023. Oke, sorry. Kita mulai tadi choose file. Jadi saya pilih file yang saya mau upload. Saya klik open. Saya klik muat naik. Oke, status adalah diterima. Untuk status diterima ini belum lagi selesai. Kita kena tunggu sampai status adalah berjaya. Saya terus sebelum saya tunjuk kepada proses seterusnya. Langkah kedua yang perlu diambil tindakan oleh pentadbir Hermes adalah membuat penyelenggaraan penilai pertama dan kedua. Tapi kalau sudah diambil tindakan, kita hanya perlu semak saja. Oke, saya klik keluar. Saya klik keluar. Oke, untuk sementara menunggu status berjaya memuat naik itu, kita bolehlah buat semakan penilai pertama dan kedua untuk PYD yang dinilai. Kita klik selenggara penetapan pegawai penilai. Oke. Di sini kita boleh masukkan nomor kad pengenalan pegawai. Nomor kad pengenalan pegawai yang ingin kita semak. Oke. Ini kosong. Oke. Kita klik teruskan. Kita mulai nampak di sini nomor kad pengenalan dan maklumat pegawai penilai pertama dan yang kedua. Untuk mengubah, saya rasa pentadbir Hermes semua sudah tahu langkah-langkah untuk kemas kini. Kalau untuk semakan keseluruhan, saya rasa lagi mudah kalau kita buat semakan melalui kad pengenalan. Oke, kita klik keluar. Selesai untuk selenggara, yaitu langkah kedua lah. Kita selenggara atau kita semak penilai pertama dan kedua. Oke, langkah seterusnya saya kongsi proses SKU yang telah berjaya diupload. Oke, kita boleh nampak kalau file SKU yang kita muat naik atau kita upload telah berjaya. Bila mana senarai SKU ini akan berubah paparannya menjadi sila pilih.
ada carian di sini. Oke. Untuk kepastian kita coba klik pada tahun penilaian 2023, kita klik muat naik SKU. Jadi boleh nampak status adalah berjaya. Oke, saya klik keluar. Langkah yang ketiga selepas berjaya mengupload atau memuat naik file SKU, kita klik pada senarai SKU. Ini untuk tagging nama EKP. Oke. Kita klik tadi pada senarai SKU, kita pilih papar semua rekod. Seterusnya kita klik 1.0. Oke. Di sini kita nampak sama juga pentadbir Hermes, kena peka dan kena semak. Bahagian peratus ini adalah senarai SKU, senarai sub SKU. Dan di sini adalah unit KPI. Jadi pastikan yang kita telah muat naik, telah upload itu petunjuknya adalah betul. Oke. Untuk yang pertama saya bagi contoh bahagian unit KPI betul, kita klik tambah pegawai. Kalau boleh pentadbir Hermes tidak perlu klik pada bahagian tambah pegawai pukal. Ini untuk menambah pegawai keseluruhan organisasi kita. Maksudnya satu sekolah lah. Jadi kalau boleh elakkan untuk klik bahagian tambah pegawai pukal. Kita klik pada tambah pegawai sahaja. Oke. Pilihan untuk membuat tagging ada dua, yaitu melalui paparan hierarki dan yang kedua adalah melalui senarai. Melalui senarai itu kita guna nombor pengenalan sajalah. Oke, untuk saya tunjuk melalui paparan hierarki, kita boleh klik tambah. Dan kita klik EKP yang terlibat. Oke, saya klik simpan. Adakah Anda pasti untuk simpan rekod ini? Saya klik OK, berjaya disimpan. Oke, untuk buat semakan semula, pastikan betul nama yang di tagging. Oke, jika berlaku sebarang mungkin kesilapan tagging atau kesilapan nama pegawai, pentadbir Hermes boleh menghapus nama EKP yang ingin dihapus. Sama ada kita boleh klik pada image tong sampah ataupun kita klik pada kotak di sini dan kita klik hapus pegawai. Oke, ini saya tunjukkan contoh berjaya dihapus. Oke. Jadi untuk tambah pun sama juga proses yang sama ada menggunakan paparan hierarki ataupun melalui senarai, yaitu nomor kad pengenalan. Kita klik simpan, berjaya disimpan. Oke, pegawai adalah betul. Oke, yang terakhir saya akan dibuat pastikan bahagian unit KPI adalah betul. Apabila pentadbir Hermes mungkin ada terlupa ataupun terlepas pandang bahagian senarai SKU EKP, tidak masalah, kita boleh tambah. Tapi ini kira macam manual sikit lah. Jadi kita klik tambah, lepas tu kita type tajuk sub SKU yang ingin ditambah. Sebagai contoh, oke, pilih unit. Unit adalah yang lebih mudah sebenarnya menggunakan unit KPI peratus. Jadi kita masukkan peratus dan kita klik simpan. Berjaya disimpan. Oke, kita semak balik.
2. Okey, pengurusan sistem Hermes telah berjaya disimpan, telah berjaya ditambah. Tapi sekiranya ada senarai tugas atau senarai SKU yang tidak berkaitan, mungkin bertindan ataupun sama dia punya senarai tugas kan, pentadbir Hermes boleh juga hapus. Kita hanya klik saja pada kotak kecil dan klik hapus sub SKU. Adakah anda pasti untuk hapus rekod ini? Kita klik OK. Jadi dihapus. Semak lagi. OK, telah berjaya dihapus. Lepas itu saya keluar. OK, kita buat semakan lagi sekali untuk semak tagging tadi yang telah dibuat. Saya hanya buat satu contoh. Kita boleh lihat di sini pada paparan 1.0 telah ada nama pegawai atau AKP yang kita telah tagging. Begitu juga proses seterusnya. Untuk kita tambah, untuk kita tagging, buat tagging lagi, kita hanya perlu klik pada 1.0. Oke, tidak rekod, kita tambah pegawai. Oke, selesai untuk proses muat naik SKU, sasaran kerja utama. Saya harap dapat membantu rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.